Kain sutera cantik disulam, molek dipakai jangan disimpan. Pemanis kata ucapan salam, salam sejahtera saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Amy Eliani Madzin selaku pensyarah NTU 3362 subjek falsafah dan pemikiran Islam. Pada hari ini, 4 daripada 9 orang ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Nur Faiza binti Raiman, bernombor metrikan 20BS02013. Seterusnya rakan-rakan saya iaitu Nurul Naziha binti Zamaluddin 20BS02001, Nur Nadirah Zakiyah binti Muhammad Nazmi 20BS02011 dan Khadijah Zulfa binti Muhammad Rizwan 20BS02021. Kami akan membentangkan tajuk yang telah ditetapkan iaitu Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Seperti yang diketahui, Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari ini adalah antara ulama Islam tersohor dan beliau mempelopori satu aliran pemikiran dalam bidang akidah yang kemudian dikenali dengan nama keturunannya iaitu aliran Al-Ash'ariyah, di mana aliran ini telah mendapat tempat di hati nurani umat Islam. Oleh itu, kami akan kumpaskan secara terperinci siapakah sebenarnya gerangan hebat ini dari segi biografi, pendidikan, peringkat-peringkat pemikiran, metodologi, sumbangan, pengaruh dan cabaran-cabaran yang beliau hadapi. Pertama sekali, mari kita pergi pada biografinya. Jadi, bersumberkan artikel jurnal yang bertajuk Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, analisa berhubung sumbangan tajdid dan islahnya oleh Ahmad Zaki Ibrahim ataupun Ibrahim Al-Ash'ari, atau nama penuh beliau ialah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Seterusnya, menurut kitab Wafaya Al-A'yan karangan Ibn Khalikan, beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijrah bersamaan 873 Masihi di Basrah yang merupakan bandar kedua terbesar di Iraq, dan beliau telah meninggal pada tahun 324 Hijrah bersamaan 873 Masihi di kota Baghdad. Di samping itu, berdasarkan laman web rasmi Ad-Din Growth of Knowledge yang ditulis oleh Umar Muhammad Nur, Imam Abu Hasan juga telah menghasilkan beberapa karya, antaranya ialah Maqalat Al-Islamiyin. Karya ini mengandungi penjelasan tentang pelbagai aliran dan fahaman yang melingkari umat Islam, dan antara karya yang lain pula ialah Al-Ibanah an Usulid Diniyah. Kitab ini pula menjelaskan tentang akidah beliau yang selari dengan fahaman ahli hadis dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dari sudut sejarah pendidikan pula, bersumberkan artikel jurnal yang bertajuk Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, analisa berhubung sumbangan tajdid dan islahnya oleh Ahmad Zaki Ibrahim ataupun Ibrahim. Sekali lagi, ketika ayah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini hampir meninggal dunia, beliau telah mewasiatkan Imam Abu Hasan ini kepada ulama terkenal dalam bidang fiqh dan hadis iaitu Zakaria bin Yahya Al-Sahi. Hal ini telah menjadikan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini mempunyai kecenderungan dan pegangan yang kuat kepada hadis kerana pengaruh bapa dan gurunya yang terawal. Setelah kematian ayahnya, ibunya pula telah berkahwin dengan seorang tokoh Mu'tazilah iaitu Abu Ali Al-Jubai. Hal ini telah mempengaruhi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dengan mazhab Mu'tazilah, dan secara perlahan-lahan beliau telah menguasai ilmu kalam ini dengan mendalam sekali. Bahkan beliau menjadi antara tokoh terkenal Mu'tazilah yang pernah mewakili aliran tersebut dalam perdebatan dengan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Rentetan daripada sejarah didikan awalnya sebagai aliran Mu'tazilah yang diperolehi daripada Abu Ali Al-Jubai iaitu bapa tirinya. Kemudian beliau telah isytihar keluar daripada fahaman tersebut ketika usianya mencecah 40 tahun dan telah mendirikan teologi baru. Bersumberkan laman web rasmi Wikipedia, selepas beliau isytihar keluar daripada aliran tersebut, maka lahirlah aliran yang berasaskan ajaran sifat 20. Apa yang terkandung dalam aliran ini? Untuk kita lebih faham, ilmu sifat 20 ini merupakan bidang ilmu untuk menjelaskan isu akidah Islam mengikut tafsiran golongan falsafah dan logik akal. Di samping dalil-dalil nakli iaitu Al-Quran, hadis yang bertujuan untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang timbul oleh pihak yang menyeleweng seperti kaum Mu'tazilah, kaum Jabariyah, kaum Qadariyah dan lain-lain. Dan sehingga kini pengikut ini dipanggil sebagai Asy'ariyah yang kebanyakannya seperti Malaysia, Indonesia, Patani, Singapura dan Borneo. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari telah melalui dan memperlihatkan peringkat-peringkat pemikiran yang berbeza disebabkan persekitaran yang mempengaruhi pemikirannya. Berikut merupakan peringkat-peringkat pemikiran Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau pada mulanya beraliran Mu'tazilah, tetapi kemudiannya bertaubat dan mengisytiharkan keluar daripada mazhab tersebut secara rasmi pada hari Jumaat di Masjid Jami' Basrah. Beliau memperolehi didikan daripada bapa tirinya yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Dan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kekal di dalam fahaman tersebut sehingga beliau berumur 4 tahun.
yakni ketika beliau mengisytiharkan bertaubat dari aliran Mu'tazilah. Ada riwayat yang mengatakan bahawa faktor utama beliau keluar daripada aliran Mu'tazilah adalah kerana mimpi pertemuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam meminta beliau bangun mendukung dan mempertahankan aliran ahli hadis dan salaful ummah. Setelah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari telah keluar daripada fahaman Mu'tazilah, beliau telah mengikuti aliran ahli sunnah wal jamaah berpendekatan khalaf, atau secara khususnya aliran Abdullah bin Sa'id bin Kilab. Demikianlah dua peringkat pemikiran Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Seterusnya adalah mengenai metodologi pendalilan Imam Al-Ash'ari dalam akidah. Berdasarkan artikel yang bertajuk Peringkat Pemikiran Imam Al-Ash'ari dalam Akidah yang ditulis oleh Muhammad Rashidi Wahab dan Syed Hazratul Latif Syed Omar, metodologi ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut, iaitu yang pertama, dalil nakli. Imam Al-Ash'ari telah meletakkan dalil nakli sebagai asas paling utama dalam pembinaan akidah Islam. Beliau juga telah mengemukakan pendirian tentang dalil nakli dalam karyanya Al-Ibanah an Usul Ad-Diyanah dengan menyatakan bahawa pendirian beliau dalam persoalan akidah merupakan pandangan agama Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta apa-apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam hadis. Manakala yang kedua adalah dalil akli. Imam Al-Ash'ari telah meletakkan dalil akli sebagai penyokong dan pelengkap kepada dalil nakli. Beliau telah mengemukakan pendirian tentang dalil akli dalam karyanya Risalah fi Al-Istihsan Al-Khawd fi Ilm Al-Kalam dengan menyatakan bahawa terdapat segolongan manusia menjadikan kejahilan sebagai asas pemikiran sehinggakan mereka ini tidak berusaha untuk berfikir dan menganalisis persoalan agama. Maka dapat disimpulkan di sini bahawa Imam Al-Ash'ari telah membentuk metodologi pendalilan tersendiri dalam persoalan akidah, iaitu tidak terlalu literal dalam memahami dalil nakli dan tidak juga terlalu bebas menggunakan akal. Kemudian, sumbangan. Terdapat banyak sumbangan Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Antaranya adalah beliau telah mengasaskan ilmu kalam sunni yang mana ianya berobjektifkan untuk menolak penyelewengan mazhab dan aliran sesat dan menyesatkan. Melalui pendekatan baru ini, beliau berjaya membetulkan dan menghalang perkembangan dan perluasan aliran-aliran tersebut. Selain itu, Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari juga adalah ulama Islam yang memperkenalkan pendidikan akidah uluhiyah, yakni sifat-sifat Allah, melalui 13 sifat yang diklasifikasikan kepada sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'aniyah. Dari gabungan 13 sifat-sifat Allah tersebut dan juga 7 sifat-sifat al-ma'nawiyah yang diperkenalkan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi telah meletakkan umat Islam mengamalkannya sebagai asas pendidikan akidah generasi muda dan masyarakat untuk satu tempoh yang panjang dan berkekalan diamalkan di Malaysia hinggalah ke waktu ini. Slide yang seterusnya ialah pengaruh aliran Asy'ariyah. Jadi dapat kita lihat pengaruh Asy'ariyah ni dalam pemikiran umat Islam di Malaysia amat besar dan dapat dilihat pada 3 perkara. Yang pertama, bahan pengajaran dan pendidikan, di mana bahan pengajaran dan pendidikan ni hampir keseluruhannya bersumberkan daripada karangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang kedua, analisis beberapa aspek pemikiran dalam kandungan-kandungan dan bahan pengajaran dan pendidikan. Adapun yang ketiga, kesan dalam pemikiran umat Islam. Jadi pengaruh Asy'ariyah ini sangat memberi kesan yang dalam pada pemikiran umat Islam. Seterusnya ialah fahaman yang bercanggah dengan fahaman Asy'ariyah. Yang pertama, Al-Jabariyah. Al-Jabariyah ini ialah satu golongan yang menganggap bahawa nasib ataupun rezeki seseorang itu sudah ditentukan sejak azali lagi dan mereka ini tidak mempunyai ikhtiar ataupun usaha untuk mengubah nasib mereka. Adapun yang kedua, Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ini ialah satu fahaman yang tidak mengakui adanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, di mana golongan ini ialah mereka merasa bahawa manusia adalah pencipta bagi segala perbuatan berasal dari diri mereka sendiri dan manusia ini dapat melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu atas kehendak mereka sendiri. Yang ketiga ialah Wahabi. Wahabi ini ialah satu ajaran baru yang muncul sekitar akhir 1700 dahulu dan dia dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang digelar sebagai mujaddid oleh golongan pengikutnya. Namun di sisi lain, ia adalah ajaran Muhammad Abdul Wahab yang banyak bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar.
Sebagai kesimpulannya, kami dapati melalui usaha dan kegigihan beliau dalam perdebatan, penulisan dan dakwah telah berjaya mengembalikan masyarakat Islam kepada kemurnian akidah, penghayatan syariah dan kehidupan beretika di kalangan masyarakat Islam zamannya yang berhadapan serangan pendekatan rasional, akal hingga mengenepikan Al-Quran dan As-Sunnah. Rentetan daripada itu, dari segi sumbangan dan peranan Abu Hasan Al-Asy'ari juga wajar diambil iktibar dalam menangani isu-isu penyelewengan agama semasa. Hal ini dapat dibuktikan sejak beliau memulakan peranan tajdid dengan menunjukkan tauladan memenuhi taubat sebab terjebak dengan aktiviti penyelewengan ini, dan kemudian dengan usaha gigih beliau menangani penyelewengan melalui usaha dialog, penulisan dan dakwah, serta akhirnya meletakkan asas kepada ilmu kalam sunni. Hal ini merupakan satu perkara yang perlu dicontohi, iaitu tidak gentar menyatakan kebenaran dan mengakui kesalahan. Wallahualam, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.